Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Sayyidul a'lam wa sayyidun nabil mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mengatur syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang tak terhingga kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Taala beri pada kita semua, rahmat kepada kita semua, yang mana kita boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, boleh melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada hari ini, iaitu hari kemerdekaan kali yang ke-64, insya-Allah dengan hari kemerdekaan ini kita dapat merealisasikan keimanan kita, ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemerdekaan adalah satu kebebasan daripada penjajah budaya barat, penjajah daripada budaya Jepun ketika dulu. Jadi maksud merdeka ni adalah dalam definisi Islam, dalam maksud Islam, iaitu bebas daripada pemikiran kita, bebas daripada anggota badan kita, bebas untuk kita nak melaksanakan apa tu pun dalam melaksanakan syariat Islam. Yang pentingnya dalam kemerdekaan ni adalah kita boleh bebas daripada penjajah, iaitu daripada mempengaruhi dari pemikiran anak-anak muda kita, daripada mempengaruhi pemikiran remaja-remaja kita dan serangan pemikiran sekitar kita. Dengan itu, maksud yang sebenar kita nak dalam kemerdekaan ni, iaitu kebebasan yang kita nak sebenarnya pada hari merdeka ini, adalah 3 kategori. Menurut pandangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, 3 yang boleh kita melaksanakan ibadat. Sekiranya kita ada 3 perkara ni, mana kita sebenar-benarnya merdeka. Yang pertama, dari sudut panca indera kita. Yang kedua, dari segi akal kita. Yang ketiga, dari segi wahyu kita. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab, dalam tasawuf, kebebasan itu adalah 3. Yang nak sebut tadi panca indera kita. Bila sebut panca indera, mana kebebasan tubuh badan kita. Kita boleh melaksanakan ibadat kita. Kita boleh menjual beli. Kita boleh melaksanakan muamalat, iaitu jual beli. Kita boleh melaksanakan bercucuk tanam. Kita boleh menjalani silaturahim. Kita boleh beribadat kepada Allah Ta'ala. Iaitu kata ulama, baca indera itu adalah anggota badan kita. Kita bebas daripada bergerak ke sana ke sini. Dengan itulah kita boleh menegakkan keimanan kita, ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kebebasan itu yang bermaksud, yang manfaat dalam hidup kita. Yang kedua, pandangan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kebebasan dari segi kemerdekaan kita ni adalah akal kita. Kalau kita tengok pada akhir zaman ni, di era ini, ramai yang terpengaruh daripada budaya-budaya barat yang boleh melemahkan keimanan, yang boleh melemahkan pemikiran kita. Disebab itulah akal kita diisi dengan ilmu syariat, supaya Islam ditegakkan lagi, supaya ilmu-ilmu Islam kepada anak-anak kita, kepada anak-anak muda kita ditegakkan lagi, dibangunkan, supaya berkembang dengan ilmu Islam, supaya cinta para ahli ulama, cinta orang-orang yang soleh, menghormati orang-orang tua, menyayangi anak-anak muda, supaya kembali kepada ibadat kepada Allah, kembali kepada sunnah Nabi. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, iaitu di akhir zaman nanti, wa qutilan sunnah,
Sunnah aku akan dibunuh, kata Rasulullah. Dibunuh macam mana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah di akhir zaman nanti ramai orang tinggalkan sunnah. Tidak pedulikan tentang sunnah ataupun sunnah jibliyah. Perbahasan di kalangan para ahli ulama menyebutkan sunnah tu banyak. Ada sunnah yang wajib, ada sunnah yang harus, ada sunnah yang perlu kita yang jadi amalan sunnah harian kita. Erti kemerdekaan itu adalah kita mengamalkan sunnah, menegakkan keimanan kita, menegakkan amalan-amalan yang orang-orang dulu yang buat. Suka mengamalkan zikir selepas sembahyang, suka mengamalkan baca Al-Quran. Jadi tradisi zaman sekarang ni menyambut hari kemerdekaan dengan nyanyian lagu, berbeza pada zaman dulu. Sebab itulah kita dari segi pandangan Imam Ghazali, akal kita diisi dengan perkara yang bermanfaat. Bila kita isi dengan perkara yang bermanfaat, maka terselahlah keimanan kita, terselahlah ibadat kita, dipermudahkan segala apa urusan kita dengan cahaya ibadat kita. Maka dengan ini akal kita diisi dengan bermanfaat. Itu yang paling penting dalam hidup kita ni. Yang ketiga, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kebebasan itu adalah daripada wahyu, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, daripada Allah, iaitu Al-Quran, ilmu tafsir, menghuraikan, tersebar dengan ilmu secara luas. Yang kedua, ilmu hadis Nabi SAW, berbagai-bagai sudut ilmu, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tafsir dan sebagainya, dan ilmu-ilmu yang boleh kita kepahaman, yang boleh kita mendekatkan diri pada Allah. Sesudah kita mendalami ilmu, barulah kita nampak pemikiran kita ni, baru kita nampak sebenarnya kemerdekaan ini, kebebasan kita untuk kita menjadi hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan makhluk dengan kenikmatan yang sebenarnya. Hablum minallah, hablum minan nas. Jagalah kamu hubungan kamu dengan Allah dan jagalah hubungan kamu dengan makhluk. Nescaya itulah tanda bagi orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu Imam Muslim rahimahullahu taala sebut dalam hadis, inna hadza ilmuddin fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maksudnya, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Oleh itu, hendaklah kamu perhatikan dari siapa kamu mengambil agama kamu. Jadi dari sudut sini, anak-anak muda kita, remaja-remaja kita, persekitaran kita, jiran-jiran kita, demi menyambut kemerdekaan ini adalah kita melihat agama Islam kita, menyelamat akidah kita, menyelamat ibadat kita, solat fardu kita. Benda inilah kita kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Dari sudut kita, akidah kita, pegangan akidah kita, dari sudut ibadat kita, menjalani ibadat kita semakin meningkat ataupun menurun, melihat pada ilmu kita. Sebab itulah Imam Muslim menegaskan ilmu Islam itu mesti dirujuk oleh para ahli ulama, supaya ilmu kita, amalan kita tidak tunjang, supaya ilmu kita dan amalan kita tidak mudah diterpedayakan. Sebab tu kemerdekaan ini adalah kebebasannya adalah 3 kategori, kata Imam Ghazali. Panca indera kita, akal kita, wahyu kita. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Allah Taala berfirman dalam surah Al-An'am, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, agama Islam yang betul, yang lurus, maka hendaklah kamu menurutnya, dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain dari Islam, kerana jalan-jalan iaitu
Jalan yang lain itu mencerai beraikan kamu dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam menyuruh kita memilih agama Islam. Merdeka ni adalah zaman orang perwira zaman dahulu, menegakkan Islam, menegakkan akidah. Jadi kita sebagai era pada ini, kita menegak dengan Islam secara sebenar-benarnya. Bebas daripada akidah, bebas daripada pegangan-pegangan budaya barat, liberal, pluralisme, semua tu sekular semua. Itu budaya yang boleh merosakkan keimanan kita, boleh merosakkan pemikiran kita, boleh merosakkan ibadat kita. Dengan itulah Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am, berpegang teguhlah pada agama Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Dalam surah Al-Imran, Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama Islam itulah di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi sebut, Al-Islam wa la yu'la alaih. Islam tu tidak dapat ditandingi dengan agama-agama lain. Kerana Islam tu yang paling tertinggi, tinggi dan paling yang bermakna bagi orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam hadis Nabi kata dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, wa annahu man ya'shi minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'adu 'alaiha bin nawahidi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah wa fa inna kulla bid'atin dalalah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sesiapa yang masih hidup di antara kamu, nescaya ia akan menyaksikan pertikaian yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khalifah Ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk selepas aku. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham-geraham kamu. Hendaklah kamu menjauhi dari perkara-perkara yang baru yang menyalahi agama. Sesungguhnya setiap bid'ah adalah sesat. Iaitu kata Rasulullah SAW, kita berpegang pada agama Islam ni, berpegang sungguh-sungguh. Bukan kita pegang sekejap, bukan kita pegang sikit-sikit. Mana kita pegang sungguh-sungguh. Erti kemerdekaan ni erti orang Melayu. Orang Melayu ni adalah orang yang Islam, orang beragama Islam. Majoriti itu orang Islam, bukan minoriti. Bila majoriti sebut Islam, maka berpegang teguhlah agama Islam. Kerana itulah boleh menyelamatkan kita daripada bencana dan bala wabak pada akhir zaman ni. Maka kita kena berpegang teguh dengan agama Islam. Kerana itulah boleh selamat kita dunia dan akhirat. Maka dengan ini, Islam meletakkan banyak jalan dari sudut pemikiran kita, dari sudut ibadat kita. Islam al-yusrun wala usrun. Islam tu adalah agama yang mudah, bukan agama yang menyusahkan bagi umat Islam, umat lain. Maka itulah kita kena berpegang teguh dan kita kena pegang janji Allah Subhanahu Taala bahawa Allah itu benar. Anta rabbuna haqqan. Imam Hasan al-Basri rahimahullah taala menyebutkan Allah itu anta rabbuna haqqan. Farzuqni istiqamah, maka hendaklah kamu beri kepada aku jalan istiqamah yang lurus untuk berpegang teguh dalam ibadat aku, itu Islam. Akidah aku adalah akidah Islam. Akhlak aku adalah akhlak Islam, seperti mana yang kama umirta, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut akidahnya, dari sudut ibadatnya, dari sudut akhlaknya. Maka Al-Imam Qurtubi rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, iaitu mencintai hari kemerdekaan ni, mencintai hari yang bermakna dalam hidup kita. Kita menyambut di negara kita, iaitu sunat kita menyambut, dan haram kita meninggalkan negara kita, iaitu al-hubbul watan. Kasihlah negara kamu, kerana negara itulah tempat kamu untuk bercucuk tanam. Kerana negara itulah kamu tempat kamu nak beribadat kepada Allah Ta'ala. Kerana negara itulah kamu memperjuangkan agama kamu. Maka di situlah Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala menyebutkan sunat bagi orang Islam, orang beriman, kamu kena cintai kamu negara kamu. Di negara-negara lain kita
kita fikirkan juga, tapi kita fikirkan negara kita, erti kemerdekaan kita. Jaga akidah kita, jaga ibadat kita, jaga akhlak kita. Kerana orang yang jaga 3 perkara ini, maka dia adalah orang-orang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itulah kita kena faham maksud rezeki akidah kita. Kita kena faham maksud ibadat kita. Kita kena faham dari sudut akhlak kita. Kerana tiga benda ni yang Nabi selalu pesan dan selalu ingatkan bahawasanya di akhirat sana nanti akan disoal apa yang kita buat. Di akhirat sana nanti akan disoal ibadat kita. Di akhirat sana nanti akan disoal umur kita. Di akhirat sana nanti akan ditanya ilmu kita. Bila kita guna dengan bermanfaat, bila kita perjuangkan perkara yang bermanfaat, maka kita akan dibalas jazaul husna, dia akan dibalas dengan perkara kebaikan. Sebab itulah kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di pada akhir zaman ini. Kita jangan ragu-ragu lagi. Di akhir zaman ini kita jangan leka lagi. Kita jangan leka dengan ibadat kita. Kita jangan leka dengan akidah kita. Kita jangan leka dengan budaya-budaya yang boleh menjatuhkan maruah Islam, boleh menjatuhkan akhlak, boleh meruntuhkan akhlak, boleh melemahkan iman kita. Maka kita tegas dengan akidah kita. Kita perjuangkan akhlak kita seperti Nabi SAW memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan begitulah kita rasa menikmat, kita rasa bersyukur dengan menyambut kemerdekaan ni. Dengan para perwira di zaman dulu, dia menegakkan agama Islam dan kedaulatan Melayu. Itulah sebenar-benarnya kebebasan untuk kita melaksanakan ibadat kita. Kita boleh buat pelbagai-bagai, boleh kita buat kerana kita sudah bebas dengan budaya penjajah ini. InsyaAllah, mudah-mudahan apa Allah Ta'ala beri kepada kita semua kenikmatan dan kerahmatan dan kemudahan. Apa yang kita dapat sekarang ni adalah itu satu nikmat yang besar beri pada kita. Yang nikmat yang paling besar lagi yang kita perlu syukur pada Allah Subhanahu Taala, iaitu nikmat nyawa. Nikmat nyawa. Bila Allah Taala beri kita nyawa, satu nikmat yang paling besar sekali. Bila orang kita tanya orang dalam kubur itu, apa yang kamu nak sebenarnya? Maka ahli kubur tu jawab, sebenarnya kami nak hidup lagi, nak buat amal soleh lagi. Bila Allah Ta'ala tanya macam tu, maknanya kita yang hidup sekarang ni, kita bermanfaat lah. Gunalah masa yang baik. Khairun nas yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Maka itulah yang besarnya, nikmat yang besar nyawa kita. Bila kita tidur, sesudah kita bangun daripada tidur itu, kita boleh hidup nyawa. Kita boleh berzikir pada Allah, kita boleh bercakap, kita boleh berjalan, dan kita tidak ditimpa sakit mana-mana. Tapi alhamdulillah, maka kita didatangi dengan nikmat yang besar. Allah bagi nikmat, maka kita bersyukurlah kerana kita diberi kesempatan hidup dan menyambut hari yang bermakna dalam hidup kita ni. Kita boleh menjalani ibadat kita. Yang fokus pada sekarang ni, itu ibadat kita. Janganlah sampai kita leka dengan apa yang ada di depan mata kita ni. Itu saja, insya-Allah. Apa Allah Taala beri kepada kita, kita syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.